أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعلى عبادك الصالحين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama dan selamanya kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya alhamdulillah dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita telah pun memasuki tahun yang baru iaitu 1445 Hijrah. Iaitu 1000 tahun yang lampau. 1400 tahun yang lampau baginda Nabi SAW telah pun melalui suatu perjalanan, destinasi perjalanan yang sangat mencabar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hamba-hambanya, kan? Dan kita ni pun sekiranya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, maka kita juga akan melalui apa yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala akan menguji. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Salawat dan salam buat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kekasih kita semua sekali, yang mana kisah-kisah baginda ini sering kita dengar, sering kita sebut, sering kita ulang. Dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita perbanyakkan. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat baginda Nabi pada hari Yaumuz Ziham, kan? Yaumuz Ziham yang disebut sebagai hari yang kacau bilau, hari yang dah tak tentu arah. Bukan kita saja, kan? Semua manusia. Semua manusia tak tentu arah, tak tentu, tak tahu lagi bagaimana nasib keadaan kita. Adakah amalan kita ini diterima, kan? Adakah perbuatan kita ini bagaimana dan sebagainya, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perjalanan umat manusia ini akan diuji. Perjalanan manusia ini akan diuji. Jadi jangan kita melihat orang yang diuji itu sebagai orang yang dianiaya, kan? Kau ni itulah, kan? Banyak sangat diuji ni, banyak dosa, kan? Banyak dosa. Bukan. Tetapi Allah sebutkan orang yang diuji, kan? Seperti mana yang dilalui oleh baginda Nabi SAW, para rasul, para nabi yang terdahulu. Mereka ini diuji dengan pelbagai perkara. Antaranya ketakutan, antaranya kelaparan, antaranya dikurangkan harta, antaranya dikurangkan, hilang nyawa dan hasil tumbuhan. Tetapi
Bagi orang-orang yang diuji ni, sentiasalah kita memberikan kabar gembira. Dan mudah-mudahan kita jugalah yang termasuk di kalangan orang-orang yang bersabar. Orang yang diuji dan bersabar sehingga kita ini disebut sebagai innallaha ma'as sabirin. Kan, kita ini di kalangan orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa khabar semua sekali? Baik. Alhamdulillah. Baik. Kita telah pun memasuki tahun yang baru, tuan-tuan. Kan? Jadi tidak orang kata apa? Tidaklah menjadi orang kata apa? Kesalahan, kan? Jadi kita punya apa? Salah satu bila masa kita masuk tahun yang baru ni, maka kita mempunyai azam yang baru, kan? Walaupun ada kadang-kadang orang kata dengan sinis, kan? Alah, kalau ada azam pun, azam tahun lepas pun tak dapat lagi, betul? Kan? Azam tahun lepas. Apa azam kau? Azam aku ialah nak dapat azam macam tahun lepas. Azam yang tahun lepas pun tak dapat. Jadi begitulah tuan-tuan kehidupan kita ini, kan? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha, kan? Suruh kita berusaha. Usaha tu adalah kerja yang dilakukan oleh seorang hamba, kan? Usaha, itu usaha. Kemudian di dalam usaha kita ni, maka tidak boleh dan tidak ni kita kena bersabar, kan? Ramai orang yang mula dia mulakan usaha, tetapi bila mana dah ada dia punya cabaran dia, ada dia punya kesusahan dia, ada kepenatan dia, maka bila mana dia tak bersabar, dia pun berhenti, kan? Jadi bila mana dia tak berhenti, bila mana dia berhenti, dia berputus asa daripada melakukan. Kadang-kadang kenapa dia berhenti? Kerana dia melihatkan kepada kemampuan diri dia semata-mata. Alah, tak mampulah aku, kan? Nak buat sesuatu ni dia melihat pada diri dia sendiri. Dia tengok kemampuan diri dia, Allah, tak mampulah. Maka dia tinggalkan perkara tersebut, kan? Dia kata contoh dia nak tinggalkan suatu tabiat yang tak baik, kan, ataupun maksiat yang biasa dilakukan. Kalau melihat kepada diri dia, memang dia kata aku ni bolehlah tunggu, aku kata apa, sekejap, bagi satu tempoh ni, dia berhenti sekejap. Nanti sampai masa dia ulang balik, kan? Dia buat balik benda tu. Kemudian dia menyesal balik, kan? Kalau semata-mata dia bergantung kepada diri dia, maka itu yang akan berlaku. Tetapi bila mana dia usaha, kan? Dia usaha, dia sabar, dan dalam satu sifat lagi dia tambah mesti bertakwa, kan? Dia buat tu dengan berhati-hati. Tapi kadang-kadang dah berhati-hati sekalipun tergelincir juga, kan? Jatuh juga. Buat balik perkara-perkara tersebut, maka dia kena sampai kepada satu tahap, dia kena teruskan bersabar sehinggalah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kalau kita tengoklah, kan, contoh ada seseorang ni, dia nampak air kat atas meja tu tumpah, kan? Air kat atas meja tu tumpah. Kemudian air tu nak kena pada satu kertas, kan? Kemudian dia boleh angkat kertas tu, tapi dia tak angkat. Itu kita panggil orang tu sebagai apa, tuan-tuan? Kan? Dia dah nampak kertas tu nak kena air, kan? Dia tak alihkan kertas tu, dia biar je kertas tu basah. Kan? Maksudnya orang tu memang sengaja lah, kan? Dia memang di niat dia tu, dia boleh angkat kertas tu. Dia boleh angkat kertas tu, tapi dia tak angkat. Dan dia memang sengaja nak tengok kertas tu basah, kan? Dia nak tengok kertas tu basah, kan? Jadi begitu sebenarnya yang berlaku di dunia ini, kan? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa kisah umat-umat yang terdahulu, kan? Umat-umat yang dimasukkan ke dalam dipanggil sebagai parit, kan? Parit-parit tersebut dibuat parit yang besar, kemudian dimasukkan orang-orang yang beriman pada ketika itu. Adakah Allah mengetahui keadaan tersebut? Allah tahu tak bahawa orang beriman ni akan dimasukkan ke dalam api tersebut? Tahu, kan? Boleh tak Allah selamatkan orang-orang beriman pada ketika itu? Boleh, kan? Tetapi Allah tak nak. Allah biarkan orang-orang yang beriman tersebut, kan, masuk ke dalam api tersebut, kan? Sebagai salah satunya ialah nak tengokkan bukti tersebutlah, kan? Bukti, kan, bahawa mereka ni beriman apa? Mereka sanggup masuk ke dalam api tersebut. Walaupun masuk ke dalam tu menyebabkan kehilangan
Nyawa. Kan? Matilah, masuk dalam api. Masuk dalam parit yang mempunyai api yang besar. Kan? Maksud kata, manusia itu sanggup menghilangkan, hilang nyawanya itu kerana apa? Kerana suatu perkara, nikmat yang besar yang kita dapat, yang Imam sebut selalu, a'zamin ni'am, iaitu apa? Iman. Kan? Bila mana dia dapat iman ni, dia kata apa? Nyawa dia pun dia sanggup korbankan. Kan? Kita dapat je nikmat iman ni, dia sanggup masuk dalam api. Dia sanggup badan dia, jiwa dia ni, fizikal dia ni rosak. Yang penting jangan iman dia tu rosak. Kerana apa? Disebut, diulang pada kita selalu bahawa nikmat iman dan nikmat Islam ni adalah a'zamin ni'am, iaitu nikmat yang terbesar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kepada kita bahawa perkara tersebut pasti akan diuji, kan? Dia tak bagi secara kosong aja. Bila mana kita sebut saja kita ni beriman, pasti kita akan diuji. Bentuk-bentuk ujian tu tengoklah, kan? Jadi bila mana manusia ni mengetahui bahawa ujian itu merupakan suatu penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak semua orang yang boleh masuk ujian, kan? Tidak boleh dia tiba-tiba dia datang, saya nak ambil SPM, kan? Tiba-tiba dia masuk universiti, saya nak ambil perisa master. Boleh? Kan? Masuk ni, saya ada duit, saya nak ambil perisa master. Sebab apa? Sebab saya ada duit. Tak boleh, tuan-tuan. Kan? Dia kena ada, dia punya syarat dia. Awak kena ada degree, ijazah yang pertama. Kan? Daripada ijazah, awak kena ada ijazah sarjana ke. Kan? Kemudian barulah awak boleh ambil PhD. Kan? Kalau kata saya ni memang hebat, kan? Pun dia akan tengok dulu. Awak ni layak tak untuk nak mengambil periksa PhD tersebut, barulah dibenarkan masuk. Itu aku nak cerita tentang ujian lah. Jadi bila mana manusia mengetahui bahawa hakikat ujian sedemikian, maka kalau dia dapat ujian ni, dia akan jadi orang yang bukan sekadar sabar. Bahkan bila mana dia dapat ujian ni, dia akan jadi syukur. Syukur, kan? Dapat ujian, kan? Macam kita syukur dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat doktor. Padahal melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD ni merupakan suatu perkara yang susah, kan? Kalau kata keluarga tak sokong, isteri tak sokong, kan? Silat bulan memang sengsara je mengambil peperiksaan. Nak belajar PhD ni merupakan satu perkara yang susah. Dari segi masanya, kan? Kalau kata dia buat part time, maka dia kena berulang-alik. Berulang-alik. Kemudian jumpa doktor, kan? Jumpa doktor tu bukan kata nak, orang panggil apa? Bukan kata dalam keadaan yang diajarkan satu persatu, kan? Ni macam ni macam ni. Silat air bulan datang, kan? Doktor saya dah siapkan sebahagian satu tajuk. Ni tajuk ni tak ada kena-mena, kan? Tajuk ni tak sesuai. Tukar aja tajuk. Datang jauh-jauh pergi jumpa doktor, doktor kata pergi tukar tajuk, kan? Begitu dia punya perjalanan tersebut. Tetapi bila mana manusia ni mengetahui bahawa kalau dia lulus ujian tersebut, maka kedudukannya itu adalah suatu kedudukan yang boleh dilihat lah, kan? Maksud kata dia akan dapat suatu kedudukan yang baik, maka kalau di dunia ni kita nampak, kan? Tetapi di akhirat ini, maka Allah sentiasa ingatkan kepada kita supaya mengingatkan pada orang yang diuji ni dengan wabasyiris sabirin, kan? Dengan perkara-perkara bahawa manusia ni akan diuji dan diberikan kebaikan lah. Kerana apa? Antara kata-kata yang selalu disebutkan oleh orang-orang yang beriman, kan? Orang beriman ni bila mana dia diuji, maka disebutkan allazina iza asabathum musibah, kan? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan? Iaitu apabila mereka ini ditimpa dengan sesuatu kesusahan. Bila mana dia sebutkan kesusahan, dia ingat ayat tadi, kan? Dia dapat suatu ujian, macam-macam lah, kan? Ujian dalam bentuk kekurangan penyakit dan sebagainya, maka dia ingat ayat tadi merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni macam-macam, kan? Ujian ni macam-macam dan sesuai kena pada orang dia, kan? Ada orang dia tak kisah hilang duit, kan? Tapi dia tak boleh nak dengan penyakit. Ada orang tak kisah dengan penyakit, tapi ada perkara-perkara yang lain. Ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji dengan macam-macam lah kehidupan tersebut sesuai dengan tahap-tahap keimanan seseorang tu lah. Tetapi bila mana kita mengetahui bahawa kehidupan kita ini adalah suatu kehidupan yang
dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun sebut sesungguhnya kami ini adalah inna lillahi, kan? Kami ni siapa? Kami ni kepunyaan Allah, kan? Tangan kita, badan kita, kepala kita, mata kita, telinga kita ni semua pinjam, kan? Kereta pinjam, kan? Tuan dia datang minta balik, hantar balik kereta boleh? Boleh. Takkan tak boleh pula, kan? Dah tuan dia minta balik, kita pun pulang je lah, kan? Tapi bila mana kita tak sedar berkaitan dengan tersebut, maka itu yang kita rasa nanti dululah, kemudianlah, besoklah, kan? Ada kali jadi kita pun tak bersedia nak pulangkan habis. Baik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada, maksudnya diri kita ini juga adalah kepunyaan Allah, kan? Ahli keluarga ni kepunyaan Allah, harta yang kita diberikan tu adalah kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah jugalah kami akan kembali, kan? Iaitu kita akan balik kemudian kepada alam yang seterusnya. Seperti mana yang kita dah lalui sebelum ni, alam roh, alam rahim, alam dunia, kemudian alam barzah, alam kubur, padang mahsyar dan seterusnya lah. Kehidupan kita ni ada perjalanan yang sangat jauh, yang mudah-mudahan mengetahui perjalanan tersebut yang sangat jauh, kita pun sediakan bekalan yang banyak. Jadi begitulah baginda Nabi SAW. Bila mana disebutkan dengan hijrah ni, kita cerita sikitlah, ambil masa sedikit, berkaitan dengan kekasih kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Bila mana Nabi SAW ini telah pun dilakukan pelbagai perkara lah, antaranya dipulaukan, maka Nabi ini dia tak duduk diam, kan? Dia pergi hantar sahabat-sahabat pergi ke Taif, kan? Hantar pergi ke Yasrib, macam-macam. Ada sahabat-sahabat ni ada yang tinggal dekat Taif, tak ada yang pergi ke Habsyah, ada yang pergi ke Yasrib. Di Yasrib tersebut ada sahabat yang dipanggil untuk mengajar Al-Quran, antaranya Mus'ab, kan? Mus'ab duduk kat sana mengajar Al-Quran. Dan bila mana musim haji, maka diorang pun datang, orang daripada Yasrib ni datang. Dan Yahudi ni, bila mana dia mengetahui dalam kitab-kitab mereka ni ada mengatakan Nabi akhir zaman ni akan sampai ke suatu tempat, dan tempat tersebut dinyatakan seperti tempat di Yasrib, maka diorang pun pergi dekat Yasrib, kan? Maka diorang mula bertapak dekat Yasrib. Asalnya diorang tu bukan penduduk asal situ, tetapi disebabkan mereka melihat dalam kitab-kitab ada menyebut bahawa antara ciri-ciri Nabi akhir zaman ni, dia akan orang panggil apa, diutuskan, ataupun dia akan muncul di Madinah tersebut. Maka dia orang pun pergi ke sana. Kerana mereka ni memang orang-orang yang dipanggil sebagai ahli kitab, kan? Orang yang membaca kitab, bukan sekadar membaca. Bahkan mereka ni, kelebihan mereka ni ialah bila mana mereka baca dan mereka memahami, mereka kaji. Itu kelebihan. Sehingga mereka mengetahui dan bersedia lebih awal. Baik. Jadi bila mana Nabi SAW ni dah pergi kepada negeri-negeri tersebut, maka sampailah waktu musim haji, para sahabat daripada Yasrib ni datang. Beberapa orang bertemu dengan Nabi. Mereka ni menyatakan bahawa mereka akan taat setia, kan? Sekiranya berlaku apa-apa, mereka akan bersama dengan Nabi SAW. Tahun berikutnya, datang lebih ramai lagi daripada Yasrib, lebih kurang 70 orang, kan? Menyatakan persediaan bahawa mereka nak bersama-sama dengan Nabi SAW. Kerana mereka meyakini apa yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Sehinggalah berlakunya peristiwa hijrah, bila mana pembesar-pembesar yang ada pada ketika itu, mereka ni dah setuju, kan? Dah setuju dah nak membunuh Nabi SAW. Dan mereka ni bukan sahaja melakukan satu perkara yang kecil, tetapi melakukan perkara yang bertentangan dengan adat mereka, kan? Dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, kan? La uqsimu bihadzal balad. Allah sumpah berkaitan dengan negeri tersebut, iaitu negeri apa? Negeri Mekah, kan? Kalau disebutkan negeri Mekah ni, sehingga hari inilah, kan? Kalau kita buka live pun, kan? Biasa dibukakan live tu, kita akan melihat apa? Melihat manusia sedang beribadah, kan? Beribadah. Dan ibadah ini bukan sahaja bermula daripada sekarang, baru bermula sedikit, tetapi sudah pun bermula daripada
zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada ketika kawasan tu kosong saja. Tak ada apa-apa pun, padang pasir. Kan? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantar isteri dan anaknya Ismail. Hantar dekat situ, tinggalkan dekat situ. Kan? Kalau kita tengok Allahu Akbar. Nak tinggalkan dekat padang pasir ni tuan-tuan. Kan? Nak tinggalkan anak dan isteri dekat padang pasir, tak ada apa-apa. Kosong, kan? Kita kadang-kadang nak tinggalkan kat rumah pun semua ada. Astro ada, peti ais ada, nak telefon Grab ada. Itu pun kita risau. Nabi Ibrahim ini diperintahkan tinggalkan anak dan isteri di padang pasir. Kan? Dia suruh berusaha dan dia suruh bertawakal. Maksud kata serah, tinggalkan itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kedai-kedai runcit, tak ada. Orang lain pun tak ada. Kan? Kalau kata ada sungai ke, tak ada tuan-tuan. Memang tak ada. Tinggal jalan. Kan? Dan jalan tersebut kerana apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Nabi Ibrahim alaihissalam, peristiwa kalau kita tengok bagaimana adanya terpancut telaga Zamzam, kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan syarat apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim mesti yang pertama berusaha. Kan? Kemudian bila dah berusaha tu dia kena orang panggil apa? Bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana cukup syarat ni, maka barulah Allah berikan pertolongan. Kan? Dia mesti usaha dulu. Mesti buat dulu. Kan? Tunduk patuh. Jadi barulah Allah berikan pertolongan. Sehingga seterusnya bila Nabi Ismail dibesarkan, dah besar sehingga orang kata besar sikit, maka disuruh pula sembelih. Kan? Disuruh sembelih. Dah disembelih dah. Kan? Pisau yang tajam tu tak boleh nak memotong leher. Disuruh juga buat dulu. Kan? Allah suruh buat tu, buat dahulu. Kan? Kemudian Allah bagikan pertolongan. Tu kemudianlah. Tapi kita kadang-kadang kita tengok kan, kita pun kata tak boleh ni. Kita pun tinggalkan perkara tersebut. Kan? Sebab apa? Kita meletakkan benda tu pada diri kita. Kan? Tetapi beza dengan Nabi Ibrahim, dia tidak meletakkan pada diri dia, tetapi dia meletakkan sandarannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuailah. Kan? Maka sesuailah diberikan gelaran dengan Khalilullah. Kan? Diberikan gelaran kekasih Allah. Kekasih Allah ni, kan? Kekasih ni apa dia punya sifat dia? Disebut sebagai buta. Kan? Dia buta. Jadi orang yang jatuh cinta ni dia tak tahu, dia buat je. Main buat ni, kau apa hal buat ni kan? Kerana cinta. Kan? Kerana cinta dia sanggup buat apa saja. Kan? Begitu juga kita lah. Kan? Kita sebut kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa bukti kita? Kan? Apa bukti kita? Apa beza kita dengan daripada tahun lepas hingga dengan tahun ni? Sama je Ustaz. Kan? Saya usaha mula-mula tu semangat. Kan? 1 Muharram tu semangat. Kan? Masuk 2 Muharram dah terlupa dah apa benda semalam semangat. Kan? Masa dengar ceramah tu, memang semangat. Kan? Hari-hari lepas ni insya-Allah kan. Beratus kali nak selawat. Kan? Besok tu dah lupa dah. Kan? Tapi ada juga rasa semangat. Tapi yang penting yang pertama kita kena usaha. Kan? Yang pertama kita mesti usahakan dahulu. Kan? Kemudian bila mana kita dah menghadapi kesukaran, mesti kita ada sifat bersabar, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan. Kalau kita tengok Nabi SAW ni bila mana dia duduk di Mekah, maka Allah SWT suruh hijrah. Kan? Suruh hijrah. Kalau kata Nabi ni nak melawan, pada ketika itu ada 11 orang yang nak membunuh. Bayangkan 11 orang. Kan? Kalau ikut logik kita, 11 orang ni mudah-mudah aja nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang orang panggil apa? Budak-budak kecil. Kan? Dekat Taif tu mungkinlah budak-budak kecil baling najis. Baling batu. Kan? Baling benda-benda. Okey, itu budak-budak. Kan? Baling itu pun berdarah. Tetapi masa mana Nabi di Mekah nak melakukan hijrah, maka dipanggil 11 orang wakil daripada setiap kabilah. Kan? Kalau kata nak bunuh Nabi pada ketika itu memang sangat mudah. Kan? Sebab apa? Sebab 11 orang nak lawan seorang. Tetapi bezanya Nabi ni, bila dia nak buat sesuatu, dia dah merancang. Kan? Kalau kita tengok Nabi ni, kalau kata
di dalam orang panggil apa? Mesyuarat para sahabat dengan Saidina Ali, dengan Saidina Umar. Pada ketika itu Saidina Umar menjadi khalifah. Bila dia mesyuarat pada ketika itu, kan, antara perkara yang didapat ialah mereka menetapkan bahawa bulan Muharram ini sebagai bulan yang pertama. Tetapi kalau dalam sejarah, dalam sirah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni dituliskan bahawa Nabi ini berhijrah pada bulan Safar. Pada bulan Safar, hujung bulan Safar. Kan? Jadi para sahabat, kalau kita tengok, kenapa hijrah bulan Safar tetapi dimulakan tahun tersebut dengan bulan Muharram? Antara salah satu sebabnya ialah disebutkan bahawa perjalanan hijrah Nabi ni dia tak buat secara ad hoc, tiba-tiba je. Bahkan Nabi dah buat dia punya perancangan tu terlebih awal. Antaranya apa? Ada orang yang jaga untuk menghantar makanan. Ada orang yang kerja dia menutup jejak perjalanan Nabi. Kemudian ada orang tugas dia ialah menunjukkan jalan yang lain. Jalan biasa tak boleh pakai. Kena gunakan jalan yang lain supaya pihak musuh yang nak kejar ni tak dapat kejar. Dapatlah melepaskan diri Nabi. Kemudian para sahabat pula, Saidina Abu Bakar, dia membeli unta yang terbaik. Kan? Tak boleh dapat tiba-tiba nak beli kan. Hari tu nak pergi, hari tu baru nak beli. Kan? Mungkin boleh dapat tapi tak dapat yang terbaik. Tapi jadi sahabat ni, Saidina Abu Bakar dia dah beli awal. Kan? Antaranya 2 ekor unta. Kan? 2 ekor unta ni lah yang digunakan dalam perjalanan hijrah, dan unta itu bersama dengan Nabi SAW dikatakan hampir 11 tahun sehingga Nabi wafat. Kan? Seekor unta yang diberikan nama Qaswa. Nama unta Nabi ni Qaswa. Bila mana dah jadi unta Nabi ni, maka kedudukannya pun dah special. Allah berikan kelebihan, kan? Kelebihan jalannya laju, tahan, kan? Dan itu jugalah unta yang memilih kedudukan Masjid Nabawi, kan? Bila mana orang minta nak buat kat sini, jadi Nabi ni, cerdik Nabi, supaya nak mengelakkan orang panggil apa? Rasa tak puas hati, maka dia suruh kita tengok je lah dekat mana unta ni nak berhenti, kan? Memang dah disebut pun daripada awal sebelum tu, dia dah offer dah tanah tersebut. Tapi kalau Nabi pilih tanah tu, orang lain pula rasa, kenapa pilih tanah tu? Kan? Kenapa tak pilih tanah yang ni lebih baik lagi, lebih cantik lagi? Kan? Itu pandangan kita lah. Tapi pada ketika itu, unta Nabi itu telah menyelamatkan situasi. Orang kata pada ketika itulah memilih tempat untuk menjadi unta. Jadi Nabi SAW, kalaulah Allah nak gerakkan Nabi seperti mana peristiwa Isra', kan? Bawa, pergi ke Masjidil Aqsa. Boleh tak tuan-tuan? Bawa daripada Mekah tu, bawa terus pergi ke Yathrib. Boleh tak boleh? Boleh, kan? Tapi Allah tak nak begitu. Kan? Allah tak nak begitu. Allah nak Nabi usaha. Kan? Nabi kena berjalan, Nabi kena larikan diri. Kalau ikutkan boleh saja. Tetapi bila mana Nabi dah usaha, Nabi dah lari pada tu, maka dilihat satu persatu pertolongan daripada Allah. Antaranya kita tengok, kan? Nabi dah sampai ke Gua Sur. Masuk sampai Gua Sur, orang Arab ni memang cerdik. Dia sampai kat Gua Sur, dia tahu, ni memang sini ni. Kan? Muhammad dengan ni, mesti ada dekat sini ni. Mesti ada ni. Cuma kita je yang tak nampak dia. Kan? Dia kata ni mesti Muhammad ni menggunakan sihir. Kan? Jadi kalau kita tengok, Nabi dah jalan dah dulu. Kan? Kalau kita tengok ada kisah yang mengatakan bahawa adanya burung merpati, kan? Adanya sarang laba-laba yang menyebabkan diorang rasa macam nak masuk kat lubang tu tak jadi. Kalau masuk ni rasa pelik, kan? Kalau ada manusia masuk ni, tetapi kalau dia orang masuk, memang jumpa. Tapi Allah selamatkan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mesti usaha dahulu. Kan? Jadi diorang pun balik, maka mereka pun mengatakan bahawa mula-mula suruh 11 orang aja. Kali yang kedua dia offer. Siapa yang dapat bawa balik Muhammad, diberikan dengan 100 ekor unta. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu pada ketika itu dihalalkan. Padahal kalau ikutkan kita tengok orang-orang
Orang-orang yang berperang ni, kan, negara-negara berperang ni, dia akan berperang. Walaupun dia berperang, dia ada dia punya kod peperangan dia. Ataupun kod etika perang lah. Kan, antaranya kalau nampak ambulan, boleh tembak ke? Ambulan. Ambulan boleh tembak? Nampak ambulan tembak. Tok, 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 tok. Tak boleh lah kan? Dia ada undang-undang kalau nampak hospital, pun tak boleh tembak. Kan, ada benda-benda yang dia tak boleh. Wartawan tu duduk ke depan, boleh tembak? Tak boleh juga. Kan, dia ada kod-kod etika. Antaranya bagi orang ni, dia orang meletakkan bahawa adanya tanah haram. Kan, iaitu Mekah tu sendiri. Mekah tu sendiri sebagai salah satu tempat, kawasan Mekah tu tidak boleh melakukan pembunuhan. Tapi dahsyatnya kaum Quraisy ni, dahsyatnya kaum pada ketika itu ni, dia orang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebagai satu ujian bagi orang yang beriman. Kalau nak kata handsome, Nabi Muhammad tu handsome. Kalau nak kata Al-Amin, Nabi Muhammad tu lah yang paling Al-Amin, yang paling jujur, yang tak pernah menyakiti orang lain. Tetapi orang yang sebaik macam itu nak diuji dengan nak dibunuh. Bahkan mereka mengisytiharkan bahawa darah Nabi ni telah halal. Boleh bunuh. Kan? Pada waktu tersebutlah maka berlakulah hijrah Nabi SAW, kan. Tetapi bila mana dah begitu, maka Allah selamatkan dengan pelbagai peristiwa-peristiwa. Kemudian dah selesai dia tu, mereka offerkan 100 ekor unta. Kalau kita nilaikan tu memang banyaklah, kan, 100 ekor unta. Kalau tadi Nabi beli tadi tu 2 ekor unta, yang Saidina Abu Bakar beli tu 800 dirham nilai dia. 800 dirham. 1 dirham hari ni lebih kurang, 1 perak tu lebih kurang RM30. Satu dirham lebih kurang lah, kan. Kalau 1 dirham RM30, 800 dirham lebih kurang RM24,000. Untuk 2 ekor unta. Maksud kata seekor unta lebih kurang RM12,000, tuan-tuan. 1 ekor unta lebih kurang. Ada kata RM10,000, ada kata RM12,000. Tapi ni lebih kurang lah anggaran untuk kita nak dapat dia punya anggaran dia. Kalau 100 ekor unta lebih kurang 1 juta, 1.2 juta lebih kurang. Itulah tawaran yang dibuka kepada orang yang dapat membunuh sesiapa yang disebut sebagai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka offer 1 juta, siapa yang berjaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah seorang pemuda namanya Suraqah. Kan, Suraqah ni orang yang hebat. Kan, orang yang biasa dengan perjalanan padang pasir ni. Walaupun Nabi dah jalan melalui jalan yang tak biasa orang lalu, dia dapat jumpa juga. Dia dapat juga jejak Nabi. Dia tahu, dia nampak. Sehingga sampai satu tempat jauh, dia nampak dah kelibat Nabi. Kan? Maka bila dia nak kejar tu, berlakulah yang disebut bahawa Suraqah ni, orang yang hebat bawa ni, jatuh. Kan? Jatuh. Kali pertama jatuh, dia naik balik. Kan? Naik lagi. Kemudian dia kejar lagi. Kemudian kali yang kedua, dia bangun lagi sekali, sampai 3 kali jatuh. Sehingga timbul di dalam hatinya suatu perasaan. Ini antara perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada musuh-musuh Allah. Kan? Nak bunuh Nabi ni, Allah berikan dalam hati dia tu rasa takut. Rasa takut. Macam tu juga berlaku peperangan Khandaq. Kan? Bila mana mereka ni dah kepung. Ramai 10,000 ni dah kepung Madinah ni. Tetapi dalam keadaan mereka nak kepung Madinah, yang dalam tu ada 3,000 umat Islam pada ketika itu, dalam hati mereka ni rasa takut. Allah letakkan rasa takut, rasa risau, nak tidur tak tenteram. Padahal kalau diorang ni 10,000, nak lawan 3,000 aja pada masa tu. Tetapi Allah bagikan mereka ni rasa takut. Jadi tak tentu arah, nak tidur pun tak boleh. Kan? Dan bagi orang mukmin, bagi orang Islam, boleh tidur ni merupakan suatu nikmat, kan, ketika perang lah, kan. Ketika perang dia satu nikmat, tenang, kan, boleh tidur, kan. Kalau kata orang-orang musuh Allah ni kata, memang kalau kita tengok ada video-video tentera-tentera, bekas-bekas tentera, kan, yang pergi ke misi, pergi ke Iraq, misi pergi ke negara-negara Islam ni, mereka ceroboh. Mereka kata balik daripada misi tersebut, antara benda yang mereka tak dapat ialah mereka nak tidur tu tak dapat. Kan, duk teringat dia punya trauma, kataan dia, trauma tu.
Kan? Dia balik daripada negara dia, dia kata, kan, walaupun dah balik, dah habis dah misi dah, kan, dia tetap rasa trauma, rasa takut, kan. Padahal kalau kita tengok negara-negara yang diserang tu bukanlah ada kelengkapan yang canggih, kan. Tapi macam mana mereka boleh rasa timbul? Itu salah satu tentera-tentera Allah yang Allah bagi bantuan lah, kan. Kalau dia orang mukmin, dalam hati dia tu rasa tenang aja, rasa berani saja. Walaupun yang datang serang tu besar, tetapi dalam hati dia ni meyakini bahawa kerajaan-kerajaan yang besar dahulu, kaum Samud, kaum Ad, kaum Firaun, ini pun telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan-kerajaan yang sangat hebat ni, kan, Allah boleh hancurkan, ini kan lagi tentera-tentera yang ada pada ketika itu. Jadi Nabi SAW bila mana bertemu dengan Suraqah tersebut, sampai 3 kali Nabi, kan, sampai 3 kali jatuh, maka dia sendiri pun rasa bahawa Muhammad ini, dia yang rasa, Suraqah yang rasa bahawa Muhammad ni bukan orang biasa, bahkan dia ni pasti mendapat pertolongan daripada sesuatu, daripada Allah lah, daripada Tuhan. Mereka ni pun percaya pada Tuhan, kan, sehingga mereka ni disebut sebagai kaum musyrik, kan. Kalau mereka ni tidak percaya kepada Allah, mereka tak dipanggil sebagai kaum musyrik. Musyrik ni maksudnya apa? Dia percaya pada Allah, tetapi dia mengatakan bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dia bila melihat dia nak kejar Muhammad ni jatuh, 2 kali jatuh, sehingga dia kata apa? Ambillah, kan, ambillah barang aku dan sebagainya, kan, selamatkan dia aku, kan. Tapi Nabi offer dengan Suraqah bin Malik supaya apa? Hendakkah kamu aku berikan gelang Kisra pada ketika itu, kan. Nabi janjikan dengan perkara yang dia pun pelik, kan. Ni orang yang bercakap, orang yang sangat amanah, tetapi cakap benda yang sangat besar, kan. Nabi, para sahabat ni antara yang dengar ketika itu ialah Saidina Abu Bakar, kan. Benda tu besar. Umat Islam ni pada ketika itu satu negara baru nak membina negara. Nabi Muhammad pada ketika itu tak ada apa, rumah pun tak ada, tuan-tuan. Tapi janji kepada Suraqah bin Malik, nak tak kamu aku berikan gelang, kan, kemegahan Kisra pada ketika itu. Dia dalam keadaan dia macam tu, dalam keadaan dia takut, maka dia tetap juga rasa betul kot. Mungkin. Tapi dengan syarat, bila kamu balik nanti, pastikan orang lalu sini, suruh dia orang balik, kan, suruh dia orang balik. Jadi bila mana dia balik tu, Suraqah kata apa? Sini tak ada Muhammad. Balik. Sini kawasan ni tak ada. Dan dia senyap, kan, dia tak ceritakan peristiwa tersebut, sehinggalah dia benar-benar yakin bahawa Nabi Muhammad telah pun sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, dia pun cakap dengan orang, sebenarnya aku dah jumpa itu Muhammad. Kan? Dia kata bila cakap macam tu, kata bodoh lah kau ni, kan. Dia orang cakap lah, kan, apa lah kau ni, kau tak nak kan, 100 ekor unta. Betul, kan, aku memang nak. Tetapi dia bagi tahu peristiwa yang berlaku itu membuktikan bahawa Muhammad ini bukan orang-orang biasa. Muhammad ni memang betul-betul dia ada sesuatu. Sehingga akhirnya Suraqah bin Malik ni dia memeluk agama Islam. Jadi sahabat-sahabat ni mendengar bahawa umat Islam akan mendapat harta rampasan daripada Kisra, maka zaman Saidina Abu Bakar, mereka ni sentiasa menghantar tentera-tentera pergi ke Parsi, kan, pergi ke Parsi. Kawasan-kawasan kecil ni bila mana orang Islam datang, mereka tak adalah datang nak merampas dan sebagainya, tetapi mereka datang dengan seruan dakwah, kan, sama ada nak memeluk agama Islam ataupun nak membayar jizyah. Dan kebanyakan negeri-negeri kawasan-kawasan kecil ni, mereka ni memang dah nak sangat. Dan pada ketika itu Allah bantu orang-orang Parsi ni pun nak kalau boleh supaya kerajaan Parsi yang zalim pada ketika itu ditukarkan. Dan kebetulan kerajaan Parsi pada ketika itu dia ada beberapa orang pemimpin, antaranya Rostom, kan, ada 2-3 panglima ni, dia tengah berebut. Antara mereka ni tengah berebut, kan, berebut nak jadi ketua negara pada masa tu, kan. Jadi bila mana umat Islam tengah ambil satu-satu, kan, dalam keadaan mereka ni datang, mereka berdakwah dan sebagainya, sebenarnya orang Parsi sendirilah yang menjadi punca kepada kemenangan umat Islam. Pada zaman Saidina Abu Bakar, disebabkan tempohnya tu sangat pendek, maka tak berjaya. Tunggulah zaman Saidina Umar. Umat Islam pada ketika itu baru ada puluh-puluh ribu.
baru ada puluh-puluh ribu. Yang nak dilawan pada ketika itu Parsi beratus ribu askar ni. Kan? Kalau kita tengok dari segi matematik, macam mana nak menang? Tak boleh menang. Kan? Tetapi begitulah kan disebutkan tadi, bila mana kita berusaha, kemudian kita bersabar, kan, kita bertakwa. Seperti mana yang disebutkan oleh Saidina Umar Al-Khattab, kan, disebutkan kepada para sahabat, kan, walaupun dalam ada beberapa keadaan strategi itu tak berjaya, kan. Ada satu strategi tu ada dalam satu perjalanan tu ada satu jambatan. Jambatan tu. Jadi bila mana umat Islam dah masuk sana, ketua pada ketika itu dia rosakkan jambatan tu. Bukan rosak jambatan. Patutnya pemilihan pada masa itu ialah nak serang ataupun nak bertahan. Tapi ada jambatan. Maka ada seorang pemimpin, panglima perang pada ketika itu, dia kata apa? Kita serang. Walaupun ada pendapat kata kita tunggu dulu sebab kawasan situ sempit, ada jambatan. Jadi bila serang, rupanya memang bila daripada ramai nak pergi ke tempat kecil, dia dah jadi macam tempat orang attack, kan? Bila tempat attack, maksudnya orang Islam kali yang pertama tu kalah. Maka dia tukarkan strategi, kan? Tukarkan strategi, bertahan dulu sebelum daripada jambatan tersebut. Maka dibuatkan strategi yang lain dan ditanya juga dengan orang kampung mana laluan dan sebagainya. Orang situ sendiri, orang Parsi itu pun sendiri yang membantu umat Islam pada ketika itu untuk nak memenangi peperangan tersebutlah, kan. Sehingga bila mana terbukanya, kan, terbuka ataupun kalahnya Parsi ini, maka dibawalah segala hasil ataupun segala harta daripada Parsi itu bawa pergi ke Madinah, kan. Bila mana dah sampai barang-barang tersebut, kan, maka Saidina Umar pada ketika itu pun memanggil Suraqah bin Malik, kan, panggil balik Suraqah bin Malik, kan, menceritakan balik berkaitan dengan janji Nabi SAW, bagi tahu pada semua orang, ingat tak, kan, berkaitan dengan suatu peristiwa dahulu, kan, ketika mana dia nak bunuh Nabi SAW, Nabi janjikan dengan orang kata apa? Mendapat kemegahan Kisra tersebut. Maka Saidina Umar bagi dia pakai. Kan? Bagi dia pakai. Tapi benda tu emas. Kan? Benda tu emas. Menangis dia. Kan? Menangis. Dia kata benda ni tak boleh pakai. Kan? Sebab untuk orang Islam memang tak boleh pakai. Jadi cuma dia nangis bahawa janji Nabi itu merupakan janji yang benar. Tetapi dengan syarat apa, tuan-tuan? Dengan syarat yang pertama, kita kena berusaha. Kita kena bersabar. Dan seterusnya kita akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada kita punya azam, tuan-tuan. Kan? Kita mesti ada azam kita. Kita nak kembali kepada alam kita. Kan? Baginda Nabi Adam AS ditempatkan di pertama tu di dalam syurga. Dan kita juga nak kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka kita pun mesti ada kita punya azam kita, bekalan kita. Dan kadang-kadang kita rasa apa yang kita rancang tu kita nak buat macam tak berjaya. Aku kata nak baca Quran setiap hari satu muka surat, kan, satu bulan aku nak cuba khatamkan ke, kan, aku nak bantu orang yang susah. Sekarang ni kalau kita tengok ada dah peningkatan. Kalau kita tengok masjid ini pun dah ada dia punya gerubuk rezeki, kan, untuk nak bantu orang-orang susah. Ada dah kita punya kaedah-kaedah nak bantu orang susah. Kalau dulu tak ada. Kan, sekarang kita dah mula ke arah lebih baik, kan. Bila kita berusaha, kalau dulu kita fikir kalau buat ni ada ke orang nak bagi, kan. Kan, kalau kita buat gerobok rezeki ni ada orang nak hantar ke makanan? Kan, masa mulalah. Tapi bila kita buat, kan, kita dah susun, kan, alhamdulillah, kan, Allah hantar, kan. Mula-mula sikit, insya-Allah lama-lama akan bertambah banyaklah. Tapi kita kena usaha, kita kena sabar. Dan kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meletakkan kita punya kekuatan tu bukan pada diri kita lah, kan. Jangan kita sandarkan pada diri kita, kan. Seperti mana sahabat-sahabat, kan, para sahabat Nabi SAW, mereka meletakkan keyakinan, kan, bagaimana mereka menggunakan segala harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni nak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan, sehingga agama Islam tu boleh sampai pada kita.
Kan? Kalau sahabat-sahabat ni rasa pentingkan diri, tak nak pergi berdakwah, duduk, cukuplah kita keluarga kita kan. Keluarga kita dah agama Islam ni alhamdulillah lah, selesailah kerja kita. Kan? Tak ada nak keluar pergi ke Parsi. Kan? Pergi ke Parsi tu silat air bulan mati. Kan? Pergi pula ke mana lagi? Kan? Macam-macam, pergi ke Rom, pergi ke China, pergi ke banyak serata kan, hantar kan. Dalam keadaan hijrah, dalam keadaan usaha dakwah ni sangat sukar. Kalau pergi haji tu, perjalanan tersebut tu mungkin perjalanan yang dah pun diketahui. Tetapi perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat, perjalanan dakwah ni, pergi tempat tak tahu, tempat tu ada apa, kan? Orang makan orang ke, kan? Orang yang tak suka dengan Islam ke, apa pun tak tahu. Tapi pergi juga. Kan? Nabi suruh pergi, Nabi suruh belajar bahasa. Kan? Itu yang berlaku sehinggalah hari ini kita mendapat nikmat tersebut. Kita mengecapi nikmat iman, nikmat Islam ini adalah hasil perjuangan Nabi SAW. Kan? Mudah-mudahan orang lain juga, generasi yang seterusnya juga pun akan terus mendapat nikmat yang inilah. Kan? Jangan kita ingat nak nikmat makan, kan? Nikmat nak senang-senang, kan? Nikmat-nikmat itu pasti akan hilang. Kan? Umat-umat terdahulu ni ada dah, lebih hebat lagi. Kan? Dia binakan bangunan ni, Allah sebutkan sehingga umat yang sebelum ni tak pernah tengok. Uish, hebat sungguh ciptaan ni. Tapi yang itu pun hancur habis selesai. Kan? Jadi apa sebenarnya yang kita nak tinggalkan untuk generasi yang terakhir? Tidak lain dan tidak bukan ialah nikmat iman dan nikmat Islam tersebut. Kan? Kita usahakan sama-sama, mudah-mudahan 1445 ni yang pertamanya dalam kita nak menegakkan Islam di dalam masyarakat kita, yang pertama dalam diri kita lah. Kan? Dalam diri saya sendiri. Kan? Mudah-mudahan tertegaknya Islam dalam diri kita. Kan? Walaupun kita sentiasa ada je perkara-perkara yang kita kata buat tergelincir. Kan? Buat tergelincir. Sabarlah. Kan? Usaha-usaha, sabar, dan insya-Allah akhirnya kita akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan buat sekejap, tak boleh lah, kan? Tak mampu lah, kan? Lepas tu kita pun tinggal, kan? Dia memang tak ada meningkat lah. Kan? Yang penting dia kena usaha, dia kena sabar, dia kena bertawakal, dan insya-Allah kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, jadi saya rasa sekadar tu saja. Kan? Mudah-mudahan 1445 Hijrah ini merupakan suatu tahun kita dapat menambah dari segi kita punya amal kebaikan. Dari segi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita kurangkan. Satu perkara, dua perkara, kan? Boleh jadi, kan? Hari ni macam itulah kehidupan dia, kan? Sama ada dia bertambah daripada melakukan kebaikan ataupun kita nak mengurangkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan tu daripada diri saya sendirilah. Jadi, bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.